Salam sejahtera saya ucapkan kepada Engineer Badrul Hisham. Kami dari kumpulan 34 akan membentangkan hasil tugasan kami. Saya Ebal Anwar Bruce Ganjat, pemegang nombor metrik 103058 akan membentangkan bagian pengenalan. Pengenalan dan dasar kebudayaan kebangsaan di KK 1971. Budaya K-pop berkembang secara global sejak 1990-an, hasil pelaburan besar Korea Selatan dalam industri kreatif. K-pop mula tersebar di Malaysia melalui K-drama dan lagu seperti album Nobody dan album Sorry Sorry. Seterusnya, pengaruh K-pop mengubah minat belia daripada seni tempatan kepada budaya Korea. Dasar kebudayaan kebangsaan 1971 diwujudkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk memupuk perpaduan nasional. Seterusnya, 3 prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan 1971. Yang pertama adalah berteraskan budaya rakyat asal Melayu. Yang kedua, menerima budaya luar yang sesuai. Dan yang ketiga, menjadikan nilai Islam sebagai asas penting. Baiklah, sekarang kita akan balik kepada bahagian isu dan faktor pengaruh K-pop dalam kalangan belia Malaysia. Isu yang pertama adalah mengubah identiti dan standard kecantikan di kalangan belia. Isu yang kedua, penggunaan slangan Korea seperti perkataan opa, uni, dan perkataan saranghe. Seterusnya yang ketiga, pencanggahan nilai budaya dan agama masyarakat tempatan. Yang keempat, kebimbangan terhadap hakisan jati diri dan bahasa Melayu. Seterusnya kita akan balik kepada bahagian faktor pengaruh K-pop. Faktor yang pertama adalah kualiti produksi muzik, tarian dan fashion yang tinggi. Yang kedua, kuasa media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Yang ketiga, budaya Korea mudah disesuaikan dengan gaya hidup tempatan, seperti contohnya penggunaan K-hijab, makanan halal Korea. Sekarang kita akan balik kepada bahagian kesan positif budaya K-pop. Kesan yang pertama adalah mampu meningkatkan kreativiti. Budaya K-pop ini mampu mendorong belia dalam bidang tarian, nyanyian, fashion, dan seni visual. Kesan yang kedua adalah meningkatkan kesedaran budaya. Belia dapat belajar tentang bahasa, makanan, dan budaya Korea. Seterusnya, membuka minda terhadap budaya luar dan meningkatkan toleransi. Kesan yang ketiga, mampu meningkatkan hubungan diplomatik. K-pop menjadi medium pertukaran budaya antara negara. Seterusnya, peminat dari pelbagai negara dapat berhubung melalui Baiklah, salam sejahtera. Nama saya Edward Nasuryong, pemegang nombor metrik 107545. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan negatif budaya K-pop terhadap identiti budaya tempatan. Antara kesan utama ialah golongan belia semakin kurang berminat terhadap seni dan budaya tradisional kerana lebih cenderung mengikuti tren budaya Korea seperti muzik, fashion, dan hiburan. Selain itu, pengaruh budaya luar secara berlebihan juga boleh menyebabkan krisis identiti budaya apabila generasi muda kurang menghargai budaya sendiri dan lebih mengagungkan budaya asing. Budaya fanatik terhadap artis K-pop turut mendorong kepada budaya konsumerisme apabila peminat sanggup berbelanja secara berlebihan untuk membeli album barang rasmi dan tiket konsert. Akhir sekali, pengaruh budaya K-pop juga boleh memberi kesan terhadap tingkah laku sosial apabila sesetengah individu terlalu obses sehingga mengabaikan tanggungjawab harian dan baiklah. Untuk slide seterusnya ialah kerangka teori. Bagi memahami isu ini dengan lebih jelas, kajian ini menggunakan teori sistem politik oleh David Easton. Teori ini mempunyai 4 komponen utama iaitu input, proses, output, dan maklum balas. Input merujuk kepada kemasukan budaya K-pop dari media sosial, drama, muzik, dan hiburan digital yang mempengaruhi masyarakat khususnya golongan belia. Proses pula berlaku apabila kerajaan dan institusi berkaitan menilai kesan budaya tersebut terhadap identiti budaya tempatan. Seterusnya, output merujuk kepada tindakan yang diambil seperti pelaksanaan dasar budaya, program kesedaran dan festival seni budaya. Manakala maklum balas ialah reaksi masyarakat terhadap keberkesanan, dasar dan program. Seterusnya ialah formulasi polisi. 51 cadangan polisi. Bagi mengurangkan kesan negatif budaya K-pop, beberapa cadangan polisi telah dikemukakan. Antaranya ialah memperbanyakkan program seni dan budaya di sekolah dan universiti supaya generasi muda lebih mengenali warisan budaya tempatan. Selain itu,
Budaya tempatan juga perlu dipromosikan melalui media sosial karena platform digital merupakan medium yang paling dekat dengan golongan belia pada masa kini. Kerajaan juga perlu memberi sokongan kepada industri kreatif tempatan supaya karya seni tempatan mampu bersaing dengan budaya luar. Di samping itu, kempen kesetaraan identiti nasional perlu diperkukuhkan bagi meningkatkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Objektif utama polisi ini adalah untuk memelihara budaya tempatan, meningkatkan kesetaraan belia, dan mengimbangi pengaruh budaya asing dalam Salam masyarakat. sejahtera, nama saya Gabriel Anata, nomor metrik 104232. Seterusnya adalah strategi dan tindakan pelaksanaan. Antara strategi utama yang dicadangkan ialah memperbanyakkan program seni dan budaya tempatan seperti festival budaya, pertandingan seni kreatif, dan persembahan muzik tradisional moden. Strategi ini penting bagi menarik minat generasi muda terhadap budaya tempatan supaya budaya Malaysia terus relevan dan dalam era globalisasi ini. Selain itu, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube perlu digunakan sebagai medium utama untuk mempromosikan budaya tempatan. Kerajaan dan institusi seni boleh bekerjasama dengan influencer dan pencipta kandungan digital bagi menghasilkan kandungan budaya Malaysia yang lebih menarik dan moden. Seterusnya, pendidikan budaya juga perlu diperkukuhkan di sekolah dan universiti melalui bengkel budaya dan aktiviti kokurikulum. Kerajaan turut disarankan menyediakan dana dan bantuan kewangan kepada penggiat seni tempatan supaya mereka dapat menghasilkan karya kreatif yang mampu bersaing dengan budaya luar seperti. Seterusnya adalah peranan kerajaan, institusi seni dan media. Kerajaan berperanan menggubal dasar menyediakan dana dan mengawal selia kandungan budaya bagi memastikan budaya tempatan terus dipelihara. Institusi seni pula bertanggungjawab menganjurkan program budaya seperti festival seni, bengkel, persembahan tradisional moden bagi menarik penglibatan generasi muda. Media juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan kandungan budaya tempatan melalui televisyen, radio, dan media sosial supaya budaya Malaysia dapat bersaing dengan budaya luar. Baiklah, seterusnya adalah penilaian etika dan moral polisi dan kesan positif polisi terhadap masyarakat. Pertama adalah penilaian etika dan moral polisi. Polisi ini bertujuan memperkukuhkan budaya tempatan tanpa menyekat kebebasan masyarakat untuk menikmati budaya luar seperti K-pop. Pendekatan ini penting supaya polisi tidak dianggap terlalu mengawal atau tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Selain itu, usaha memelihara budaya tempatan penting bagi memastikan identiti nasional tidak hilang akibat pengaruh globalisasi. Oleh itu, polisi ini lebih menekankan keseimbangan antara budaya global dan budaya tempatan. Seterusnya adalah kesan positif polisi terhadap masyarakat. Antara kesan positif polisi ini adalah meningkatkan kesedaran generasi muda terhadap budaya tempatan serta memperkukuhkan identiti nasional. Selain itu, polisi ini juga dapat membantu perkembangan industri kreatif tempatan melalui sokongan kerajaan terhadap penggiat seni dan kandungan budaya tempatan. Polisi ini turut membantu memupuk perpaduan masyarakat melalui penghayatan budaya masyarakat yang dikongsi. Seterusnya adalah cabaran dan kesan negatif polisi dan penilaian terhadap masyarakat majmuk Malaysia. Pertama adalah cabaran dan kesan negatif polisi. Antaranya ialah pengaruh media sosial dan budaya K-pop yang sangat kuat dan dalam kalangan generasi muda. Selain itu, terdapat kemungkinan bahawa sebahagian masyarakat akan menganggap polisi ini terlalu mengawal kebebasan individu dan tidak sesuai dengan budaya moden. Kekurangan dana dan sokongan terhadap industri seni tempatan juga boleh menjadi cabaran dalam memastikan polisi ini berjaya dilaksanakan. Seterusnya adalah penilaian terhadap masyarakat majmuk Malaysia. Polisi ini dilihat sesuai dilaksanakan dalam masyarakat majmuk Malaysia kerana ia tidak menolak budaya asing sepenuhnya tetapi lebih menekankan usaha memperkukuhkan budaya tempatan secara seimbang. Pendekatan ini penting bagi memastikan masyarakat masih dapat menikmati budaya luar sambil terus menghargai budaya sendiri. Kesimpulannya, polisi ini mampu membantu memelihara identiti budaya Malaysia serta mewujudkan keseimbangan antara penerimaan budaya global dan pemeliharaan budaya tempatan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. 7.0 Hubungan polisi dengan dasar kebudayaan kebangsaan 1971.
Fenomena K-pop semakin berkembang dalam kalangan masyarakat Malaysia dan mempunyai hubungan rapat dengan dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu DKK 1971. DKK bertujuan membentuk identiti budaya kebangsaan yang berteraskan budaya tempatan serta menerima budaya luar yang sesuai dan tidak bercanggah dengan nilai masyarakat Malaysia. Pengaruh K-pop melalui muzik, fashion, tarian dan media sosial memberi kesan kepada gaya hidup generasi muda serta mempengaruhi cara pemikiran dan hiburan mereka. Walaupun budaya luar boleh memberi inspirasi positif, penghayatan terhadap budaya tempatan perlu terus dipelihara agar identiti nasional tidak terjejas. Kerajaan memainkan peranan penting melalui program seni, festival kebudayaan dan kempen kesedaran budaya untuk memastikan keseimbangan antara hiburan global dengan pemeliharaan budaya dan nilai kebangsaan Malaysia. 1. Berteraskan budaya asal rakyat tempatan. Dasar kebudayaan kebangsaan menekankan bahawa budaya kebangsaan perlu berasaskan budaya asal rakyat Malaysia. Fenomena K-pop menyebabkan sebahagian generasi muda lebih tertarik kepada muzik, fashion dan hiburan Korea berbanding budaya tempatan. Keadaan ini boleh mengurangkan minat terhadap seni tradisional, bahasa kebangsaan dan adat dasar masyarakat Malaysia. Budaya tempatan penting kerana melambangkan sejarah, identiti dan keunikan masyarakat terbilang kaum di Malaysia. Kerajaan dan institusi pendidikan perlu memperkukuhkan promosi budaya tempatan melalui festival seni, program kebudayaan dan media digital. 7.2. Penerimaan unsur budaya luar yang sesuai. Dasar kebudayaan kebangsaan menerima unsur budaya luar yang sesuai dan memberi manfaat kepada masyarakat. Industri K-pop membuktikan bahawa budaya dan hiburan boleh dipromosikan ke peringkat antarabangsa melalui media sosial. Fenomena ini turut memberi inspirasi kepada industri kreatif tempatan untuk menjadi lebih moden dan inovatif. Artis dan penggiat seni tempatan pula menggunakan strategi pemasaran digital serta menghasilkan persembahan yang lebih kreatif dan berkualiti. Namun, masyarakat perlu bijak memilih pengaruh budaya luar agar tidak terlalu taksub sehingga mengabaikan budaya sendiri dan tanggungjawab harian. Penerimaan budaya luar perlu dilakukan secara sederhana dan terkawal supaya selari dengan norma masyarakat Malaysia. 7.3. Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan. Islam merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan di Malaysia. Pengaruh budaya luar seperti K-pop perlu dinilai berdasarkan nilai agama, akhlak dan kesopanan. Ibu bapa, pihak sekolah dan media memainkan peranan penting dalam membimbing generasi muda menikmati hiburan secara sederhana. Islam menekankan konsep kesederhanaan dalam kehidupan termasuk dalam aspek hiburan dan gaya hidup. Pengaruh budaya luar yang tidak terkawal boleh menyebabkan remaja terlalu taksub sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai dan ahli keluarga. Pendidikan agama dan moral penting untuk membantu remaja membuat penilaian yang baik terhadap hiburan moden. 8.0 Cabaran pelaksanaan polisi dalam era globalisasi dan media sosial. Era globalisasi dan media sosial menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan polisi budaya negara. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram dan X mempercepatkan penyebaran budaya K-pop ke seluruh dunia tanpa batasan. Generasi muda mudah terdedah kepada trend luar melalui telefon pintar dan internet. Perkembangan teknologi digital menyebabkan kandungan hiburan lebih mudah diakses berbanding sebelum ini. Remaja boleh mengikuti perkembangan artis K-pop setiap hari melalui video, siaran langsung dan media sosial. Pengaruh budaya asing semakin kuat dalam kehidupan harian masyarakat. Pendekatan ini membantu masyarakat menikmati hiburan global tanpa mengabaikan identiti budaya dan nilai moral negara.